Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 16 Mac 2021. Sabah terus mencatatkan penurunan kes baharu positif COVID-19 iaitu 29 kes semalam. Ia jumlah yang terendah sejak September tahun lalu. Dalam sidang media di Kuala Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masdi Manjung berkata hanya 7 daerah mencatatkan kes baharu dan 20 daerah tidak mencatatkan kes baharu. Saya amat gembira dengan statistik yang kita terima pada hari ini. Walau bagaimanapun, kita harus berhati-hati melihat statistik yang cantik ini dengan memberi peringatan kepada diri kita bahawa Sabah masih belum lagi berjaya memerangi pandemik COVID di Sabah. Kalau kita perhatikan tren dari masa ke masa berubah. Tren kita ialah turun naik. Menurut Datuk Masidi, daerah Putatan, Kunak dan Papar bertukar dari zon jingga ke zon kuning, manakala daerah Sandakan berubah dari zon merah ke jingga. Ia menjadikan zon merah di negeri ini berkurang kepada 6 daerah, 5 zon jingga, 14 zon kuning dan 2 zon hijau. Sementara itu, 126 pesakit sembuh dan 447 pesakit sedang menerima rawatan. Sehingga semalam, Sabah merekodkan jumlah kumulatif sebanyak 53,932 kes positif dan 52,995 orang sembuh. Sementara itu, katanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP daerah Nabawan yang dijadual tamat hari ini dilanjutkan selama 14 hari sehingga 30 Mac. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan masih terdapat baki 872 sampel seringan yang belum mendapat keputusan bagi kluster Sinsingon di Nabawan. Dalam pada itu, Datuk Masdi berkata sehingga semalam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS telah menerima 470 laporan kesan sampingan vaksin COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi MySejahtera, laman sesawang bahagian regulatori farmasi negara dan sistem maklumat farmasi. Kebanyakan yang mengalami kesan sampingan hanya melaporkan kesan ringan dan tidak membahayakan. Datuk Masdi berkata seramai 42,164 petugas barisan hadapan disasarkan mendapat vaksin bagi fasa 1. Seramai 28,445 orang telah diberikan suntikan dos pertama vaksin COVID. Jumlah ini adalah 67,5% daripada keseluruhan senarai anggota barisan hadapan di negeri Sabah. Dalam fasa 2 dan fasa 3, JKNS menyasarkan 30,000 orang diberi vaksin setiap hari termasuk hari Sabtu dan Ahad. Datuk Masdi berkata sehingga semalam seramai 241,492 rakyat Sabah telah mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Bilangan orang yang mendaftar secara manual belum diketahui. Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sabah juga merancang untuk membuat pendaftaran penerima vaksin melalui bantuan Pejabat Kesihatan Daerah dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat. Pendekatan itu juga termasuk jangkauan ke kawasan terpencil. Menurutnya, lagi Kerajaan Negeri bersama Majlis Keselamatan Negara dan semua agensi berkaitan masih dalam perancangan untuk memberi vaksinasi kepada pendatang asing tanpa izin setelah liputan vaksinasi dalam kalangan warga negara mencapai 70%. Lebih 800 petugas barisan hadapan termasuk anggota keselamatan, bomba dan petugas hospital menjadi penerima awal vaksin COVID-19 sempena program imunisasi COVID-19 peringkat daerah Kudat. Program itu diadakan selama 2 hari di Dewan Tun Mustafa Kudat yang berakhir hari ini. Antara penerima terawal ialah Pegawai Daerah Kudat Ahmad Syah Muhammad Suno dan Ketua Polis Daerah Kudat Superintenden Muhammad Firdaus Francis Abdullah. Bercakap kepada pemberita RTM, Ahmad Syah berkata jumlah itu tidak termasuk penerima vaksin COVID-19 yang telah diadakan sebelum ini di daerah kecil Banggi dan daerah kecil Matunggong. Daerah kecil Banggi telah pun dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu, kemudian Matunggong pada 4 hari bulan. Ahmad Syah menasihatkan penduduk Kudat supaya segera mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Sementara itu, penerima vaksin di daerah Kudat menyambut baik program imunisasi yang dilaksanakan kerajaan secara berperingkat di seluruh negara. Bagi kami lah terutamanya pasukan keselamatan wajib. Ya, wajib.
untuk diberi suntikan. Bukan saja dia melindungi kami, tapi memberi motivasi, memberi semangat untuk lebih yakin lagi untuk menjadi frontliner. Pemberian vaksin, terutamanya kepada frontliner ini adalah amat baik sekali, terutama untuk mencegah penyakit coronavirus. Pemberian vaksin ini adalah suatu pemberian yang sangat berharga dan amat bernilai, terutamanya kepada di luar sana, masyarakat di luar sana, dipohon agar dapat bekerja sama untuk daftar MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Bersama-sama membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dengan pihak-pihak badan kerajaan yang lain untuk mempromosi vaksin COVID-19 bagi membendung penularan COVID-19. Usaha mengenal pasti golongan mualaf dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan terus dipergiat bagi membolehkan penyaluran pelbagai bantuan, khususnya golongan terjejas pandemik COVID-19. Ia dilakukan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Masjid dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Kita telah merujuk kepada ahli jawatan kuasa masjid itu, dan mereka adalah pembimbing kepada saudara-saudara baru dan mereka telah mengenal pasti saudara-saudara baru itu. Kita sedang melihat di mana lagi ada saudara-saudara baru kita yang kita perlu santuni. Roslan bercakap kepada RTM selepas Majlis Sentuhan Kasih Mualaf Peringkat Masjid Ar-Rayyan Batu 60 Beaufort. Sementara itu, penerima sumbangan berzahirkan terima kasih atas keprihatinan pelbagai pihak membantu mereka. Ada 4 kali kan sudah datang pergi di rumah, sebab rumah kami jauh, di Batu 62. Rasa bersyukurlah orang-orang yang sudah lama mualaf kan prihatin sama orang-orang yang baru mualaf. Rasa macam bersyukurlah kan, macam berterima kasihlah sangat-sangat pada YB, satu bantuan lah macam-macam. Syukur, terima kasih. Bantuan daripada ikhlas daripada YB kan. Terima kasih banyak-banyak karena serba sedikit mengurangkan beban lah. Saya ini ibu tunggal, tapi memang bersyukurlah banyak-banyak. Dalam majlis ini, bantuan bakul makanan dianggarkan berjumlah RM7,000 diserahkan kepada 80 mualaf dari kampung Batu 60. Buat julung kalinya, Universiti Malaysia Sabah UMS perkenal anugerah Sanjungan Budi sempena Majlis Apresiasi UMS bagi tahun 2019 dan 2020. Anugerah tersebut diberikan kepada 19 penerima pelbagai jawatan iaitu ahli akademik serta sokongan dan pengurusan yang berkhidmat 25 tahun di universiti berkenaan. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berharap warga UMS sentiasa berpegang dengan prinsip integriti, kebijaksanaan dan tenaga serta terus komited bekerja dengan ikhlas serta mengamalkan semangat kerja berpasukan. Mereka adalah golongan yang awal yang telah pun berbakti dan berkhidmat kepada UMS sejak mereka UMS itu ditubuhkan. So mestilah banyak jasa-jasa yang telah pun dicurahkan kepada universiti. Beliau ditemui pemberita RTM selepas majlis apresiasi berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, penerima bangga dengan pengiktirafan berkenaan. Amat bangga sebab diberi peluang untuk berkhidmat dengan UMS. Universiti pertama di Sabah ni. Mestilah bangga. UMS akan lebih maju, lebih mantap lagi. Seramai 485 warga UMS menerima penghargaan Prangkumi Anugerah Sanjungan Budi, Anugerah Jasa Setia, Anugerah Jasa Bakti dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Ke arah memperkasa pengetahuan berkaitan bidang logistik dan pengangkutan, Institut Logistik dan Pengangkutan Berkanun di Malaysia CILTM menerusi wanita dalam logistik dan pengangkutan Wilayah Cawangan Sabah giat bekerjasama dengan 20 buah institusi pendidikan tinggi awam dan swasta. Pengerusi CILTM Cawangan Sabah Siti Nur Aisyah Azizan yang juga Exco Wilat berkata, kerjasama dilaksana menerusi pelbagai kursus berkaitan logistik dan pengangkutan. Pihaknya sedang bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah UMS untuk memperkenalkan kursus tersebut yang boleh diikuti secara separuh masa atau kursus yang diberi nilai tambah oleh pihak UMS. Seperti Fakulti Perniagaan di UMS, mereka memang mempunyai pengajian perniagaan yang mana ada juga berkaitan dengan logistik. Tapi dengan adanya penglipatan daripada CLT ini, dia akan memberi tambah nilai.
Selain itu, Wilat juga berhasrat mengetengahkan isu logistik dan pengangkutan di Sabah yang banyak bergantung kepada pengangkutan laut untuk pengedaran dan pengangkutan barang selain kemudahan jalan raya di negeri ini yang masih perlu diperbaiki. Beliau juga berharap kerajaan dapat meniktaraf mud pengangkutan kereta api Kota Kinabalu, Papar dan Tenem yang sesuai untuk kegunaan penduduk pedalaman Sabah. Siti Nur Aisyah ditemui RTM dalam program Cara Hidup Sehat untuk Wanita di Sepanggar. Program riadah yang disertai kira-kira 40 ahli wilat cawangan Sabah ini bertujuan memperkenalkan bidang logistik dan pengangkutan kepada generasi muda Sabah. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis berjaya agih lebih 3,000 bantuan bakul makanan bernilai lebih RM150,000 kepada Ketua Isi Rumah KIR terjejas pendapatan sejak Mac tahun lalu. Ia turut disampaikan kepada petugas barisan hadapan, hospital dan sekatan jalan raya di seluruh negeri. Naib Presiden 1 Perkis Datuk Jalidar Abdul Rahim berkata pihaknya turut mengenal pasti golongan asnaf daif di luar bandar untuk program baik pulih rumah serta bantuan keperluan rumah lain. Sebagai antara badan bukan kerajaan NGO Islam di Sabah, lebih banyak program lain akan dilaksana menyemarakkan perkembangan syiar Islam di negeri ini. Kita akan rancangkan lagi program berikutnya, misalnya macam seperti Ihya Ramadan, memberi makan fakir miskin juga. InsyaAllah kita akan coba mempelbagaikan usaha-usaha dakwah ini, terutama untuk orang-orang Islam, sama ada umat Islam ataupun yang mualaf di negeri kita di Sabah ini. Datuk Jalidar ditemui RTM sempena Forum Khas Isra' Mi'raj dan Masjid Bersatu membangun ummah di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau juga memaklumkan Perkis akan membuka cawangannya di 13 daerah berbanding 12 cawangan berdaftar ketika ini bagi membolehkan pelaksanaan programnya dengan lebih berkesan. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Mari sama-sama kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.